Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi sementara anda nak bersiap sedia untuk makan tengah hari dan mungkin tengah makan tengah hari, saya sharekan sikit tentang 3 poin utama yang anda perlu tengok dalam buku polisi anda. Buku polisi takaful lah. Jadi ramai orang yang ada buku polisi tapi mungkin tak sempat buka atau buka kali pertama masa ejen bagi je. Jadi okey, 3 poin utama dia. Yang pertama yang anda perlu tahu ialah detail ataupun maklumat peserta. Iaitu anda sendiri sebagai owner atau peserta dan siapa yang di cover dalam sijil takaful tu. Jadi kadang-kadang ada masa anda boleh tengok okey, dekat buku polisi saya ni, okey, yang atas sekali ada nama saya dan masa sama saya peserta dan saya juga orang yang di cover. Kita nampak sangat. Okey. Jadi biasanya dia akan berada dalam muka surat 1 atau 2 yang pertama dalam buku sijil takaful anda ni. Jadi nanti ada peluang pergi cari balik buku polisi kat mana. Mungkin dalam e-polisi. Sekarang ni sebab kita dalam keadaan lockdown, jadi banyak gunakan e-polisi. So anda tengok dekat mana nama anda dan nama orang yang nama anda sebagai pemilik polisi dan juga nama orang yang dilindungi ada. Dan yang juga jangan lupa nombor polisi dia. Nombor polisi dia biasa dekat muka depan ada tulis. Kemudian dekat muka surat dalam ni pun ada tulis nama dan nombor IC anda sebagai peserta dan orang dilindungi. Ini penting sebab sekiranya anda nak buat tuntutan apa-apa, jadi orang yang ni yang boleh tuntut. Jadi jangan jadi macam kata kita bila nak claim esok tengok nama kita tak ada ataupun kita ambil takaful lepas tu rupanya nama salah ataupun nama orang lain dimasukkan. Jadi ada juga kes yang typing error sebagainya. So benda ni penting, ni dokumen rasmi. Jadi boleh kita tuntut di syarikat takaful dan juga boleh kita tuntut di tribunal pengguna. Okey, yang kedua, ini pun penting. Yang banyak orang lupa dan tak faham. Jadi manfaat takaful. Manfaat takaful ni dia biasanya tertera bawah daripada maklumat peserta dan juga maklumat orang yang dilindungi. Di mana kalau kita tengok sini dia ada tulis manfaat yang tersedia dekat sini. Jadi berapa manfaat yang di cover dan apakah manfaat tambahan lain yang ada dalam sijil takaful anda yang patut anda claim yang boleh claim. Jadi kat sinilah kita tahu, oh saya bayar ni untuk ini. Jadi sama tak dengan apa yang ejen tunjuk masa anda diterangkan atau buat presentation. Jadi kadang-kadang ianya berbeza. Mungkin kesilapan produk, kesilapan typing error ataupun salah pilih dia punya rider ataupun kita panggil sebagai manfaat tambahan. Jadi untuk yang dia punya huraian dalam ni, itu kita kena masuk sesi lain. Sebab sesi tu memang panjang dan lebih detail. So nanti insyaAllah saya akan share lagi bagaimana anda mengetahui hak anda dan apa yang anda boleh tuntut dalam sijil takaful anda ni. Ini tengok dulu Jadi pastikan dia ada tertera kat sini. Okey. Yang ketiga ini seperti mana yang saya share semalam tentang penama hibah dan wasi. Okey, yang ni pun amat penting supaya siapa yang anda niat untuk bagi manfaat takaful sebagai hibah atau wasi dapat. Jadi tak adalah nanti orang yang kita nak bagi ni tak dapat, orang lain yang dapat. Itu pun satu masalah juga.
Jadi untuk mengelakkan benda ni, kita kena tengok dekat muka surat. Okey, ini bergantung kepada syarikat takaful yang masing-masing. Jadi ada company dia letak dekat muka belakang sekali. So macam saya ni daripada Zurich Takaful. Jadi dia letakkan lebih kurang dalam 3 suku daripada buku sijil polisi ni. Jadi kat sini kita ada nyatakan siapakah penerima pertama, penerima kedua dan penerima ketiga dan juga persentage dia. Dan macam saya share semalam, benda ni boleh diubah dan update selagi anda masih hidup lah maksud saya dan sijil takaful ni masih kuat kuasa lah. Jadi benda ni pun banyak orang terlepas pandang dan banyak kesilapan nama berlaku. Dan kadang-kadang yang berlakunya masa wakil anda tu daftarkan mungkin ada kekangan, macam-macam kekangan sistem dan sebagainya. Tak boleh dibuat pada waktu tu. Pastikan ia ni diupdate dari masa ke masa. Especially kalau anda bagi penama ni, mungkin ahli keluarga anda sekarang dah meninggal. Jadi bahagian dia floating. Jadi kalau anda maintain macam ni, bahagian dia tu nak tuntut, besar kemungkinan kena pergi tuntut dekat amanah raya. Sebab bahagian tu tak ada orang punya. Dia kosong ataupun floating. Jadi pihak takaful tak boleh float. Dia mesti ada orang menerima. Ya? Jadi benda ni anda kena semak balik lah. Rujuk balik dengan anda punya wakil takaful dan buku takaful anda. Jadi pastikan benda ni anda semak pasal benda ni penting. Especially zaman-zaman sekarang ni, waktu pandemik ni kita tak tahu musibah ni boleh jadi anytime. Jadi kadang-kadang benda point yang simple macam ni kita terpandang menyebabkan kita punya waris yang kita harapkan dapat manfaatnya tak dapat. Jadi bukan pihak takaful tak nak bayar. Tapi sebabkan ada technical error ataupun anda yang tak perasan, tak baca, tak semak, tak gunakan hak anda, benda ni terlepas. Jadi saya harap benda ni dapat memberikan anda manfaatnya. Jadi supaya anda berlebih faham dan tahu hak anda sebagai pengguna dan sebagai peserta takaful. Jadi kalau anda ada soalan, boleh bertanya dalam ruang komen. Jadi kalau tak ada sekarang, anda boleh komen semasa video ni ditayangkan. Jadi boleh juga anda share kepada kawan-kawan anda yang lain yang saya pasti ada buku sijil takaful. Dan juga minta tolong like dan follow page saya iaitu Fahmi Adnan Page. Jadi di situ ada saya sharekan pelbagai info tentang ilmu-ilmu kewangan, terus sekali bidang untuk perlindungan dan juga untuk kita wariskan kita punya harta melalui penulisan wasiat. Okay, next saya nak bagi anda hadiah. Jadi hadiahnya kali ini berbentuk financial calculator di mana anda boleh cek sejauh mana anda punya tahap kewangan. Hutangnya ke dan sebagainya lah. Anda boleh tengok kat skrin ni. Jadi cara nak dapatkannya, anda hanya perlu klik dekat sini, type dan klik ataupun jadi saya share dalam ruang komen supaya anda boleh menggunakan financial calculator ni at least untuk semak akaun kewangan anda sendiri. Jadi supaya anda lebih belanja berhemah dan dapat bersiap sedia untuk keadaan yang luar jangka. Terutama sekali andai katalah tiba-tiba company anda terpaksa kurangkan pekerja ke, ataupun anda punya tunggakan hutang dah banyak ke, moratorium nak kena sambung balik selepas moratorium nak kena bayar hutang ke dan sebagainya. Jadi harap ia dapat manfaat dan dapat membantu anda dalam mengawal dan merancang kewangan anda secara lebih berhemah dan lebih sistematik. Jadi banyak antara kita yang mungkin terlepas pandang tentang pentingnya untuk kita ketahui ke mana duit kita pergi
dan kita rekod segala perbelanjaan kita. Jadi dalam bukuan Nasihat Kewangan ni boleh bantu secara ringkas lah. Jadi tak adalah detail sangat. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini dan saya ucapkan selamat menjamu selera dan saya harap perkongsian saya kali ini dapat memberi sikit sebanyak manfaat kepada anda dan kawan-kawan anda serta kenal anda. Anda boleh share dan like dan juga follow page saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang.